warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Jabatan dan Raya Dewan Pemuda Negeri, Barisan Kepimpinan Juham, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bagi sesi yang pertama pada pagi yang bahagia ini, yang mana akan dijalankan oleh sahabat kita, Saudara Muhammad Tajuddin Razak, yang mana seorang peguam yang telah beramal di Kuala Lumpur, yang mana kalau saya terangkan sedikit kepada latar belakang saudara kita, yang mana Saudara Tajuddin merupakan Gerada Undang-Undang Lepasan UKM dan telah beramal lebih kurang 7 tahun dalam bidang undang-undang ini, yang mana beliau boleh dikatakan pakar atau expertise dalam undang-undang jenayah, undang-undang sivil, serta tidak lupa juga di dalam undang-undang syariah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Dan Saudara Tajuddin kini mempunyai firma kewangan sendiri, iaitu Tajuddin Razak, yang ditubuhkan lebih kurang setahun yang lepas, dan beliau boleh dikatakan sebagai orang yang penting di dalam kes bersih dan juga gerakan masyarakat SA, yang mana telah kita di pihak Juham telah mewakili sahabat-sahabat kita yang telah dikenakan dengan undang-undang, dan proses itu telah dijalankan sehingga hari ini. Jadi bagi sesi pertama pada hari ini, tajuk yang akan disampaikan oleh Saudara Tajuddin adalah pilihan raya, aspek perlembagaan dan juga hak berpolitik. Di mana dalam sesi ini secara umumnya kita akan cuba menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari mana datangnya hak kita untuk berpolitik, dari mana datangnya hak kita untuk mengundi, di mana dia wujudnya peruntukan-peruntukan itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi di Malaysia ini. Jadi mana-mana undang-undang yang diwujudkan selepas itu tak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Tetapi kalau kita lihat sekarang, banyak undang-undang yang cuba dibentang oleh kerajaan seperti Akta Perhimpunan Aman yang seolah-olah menyekat hak berpolitik kepada masyarakat Malaysia. Jadi saya akan serahkan kepada Saudara Tajuddin untuk kita melihat sejauh manakah perlembagaan sebagai undang-undang Malaysia memberikan hak kita untuk berpolitik, dan yang pada akhirnya hak berpolitik ini adalah hak kita untuk mengundi sebagai seorang warga negara Malaysia yang telah cukup umurnya. Jadi dengan rasa berbahagia, saya menjemput kepada Saudara Tajuddin untuk memberikan taklimat seberingkas kenaan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, saudara Zainal, pimpinan PAS, utamanya Jabatan Pilihan Raya Pulau Pinang, sahabat-sahabat Juham saya yang lagi semalam kami berkampung di utara Perlis dan Penang hari ini, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, tajuk ini tajuk yang agak ringkas dan simple lah, jadi tak perlu kita rasa berat untuk memikirkan. Cuma dari segi pengenalan saja yang saya akan tekankan, yang lebih penting adalah taklimat kedua nanti berkenaan dengan pilihan raya itu sendiri, sebagai kita yang terlibat dengan jentera pilihan raya, maknanya di hari mengundi dan keputusan pilihan raya dan simulasi. Okay. Cuma saya akan bagi dari segi pengenalan background berkenaan dengan undang-undang pilihan raya itu sendiri. Okay. Maknanya tajuknya aspek perlembagaan dan undang-undang pilihan raya itu sendiri. Okay, ini mereka basic di mana sebuah negara, mana Malaysia ini dibina, ditubuhkan, iaitu kita mengamalkan raja berperlembagaan, di mana kita masih ada raja dan sultan yang mana diatur dan dikawal oleh perlembagaan itu sendiri. Maknanya dia tidak ada raja yang mutlak, dia ada raja berperlembagaan, maknanya tindakan apa-apa raja dan sultan itu mestilah berpandukan kepada perlembagaan itu
sendiri. Okey, perkara 39 dan 40 yang di-Pertuan Agong dalam melakukan kerja-kerja tugas-tugasnya sebagai pemerintah tertinggi, menjalankan tugas mengikut nasihat Jemaah Menteri. Perkara 39 dan 40 Perlembagaan Persekutuan. Ni, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama yang tertinggi yang di Malaysia ini. Okey, prinsip pemerintahan kita adalah hasil daripada Barat lah, hasil daripada Inggeris, iaitu kita mengamalkan prinsip separation of power. Ada 3 organ, 3 badan, iaitu perundangan, eksekutif dan judiciary, kehakiman. Bahagian eksekutif ni menteri lah, menteri, ketua menteri itu eksekutif. Perundangan, parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Dan kehakiman adalah badan kehakiman lah. Seterusnya, dari mana datangnya hak untuk berpolitik dan untuk mengundi? Perlembagaan Persekutuan perkara 10, artikel 10 ada menyatakan hak rakyat untuk menubuhkan persatuan. Dalam konteks ini parti politik lah. PAS adalah satu parti politik yang mendaftar mengikut Perlembagaan Persekutuan perkara 10. Next. Begitu juga dalam perkara 10 juga Perlembagaan Persekutuan dinyatakan hak untuk bersuara, kebebasan bersuara, berhimpun dan mengemukakan pendapat. Itu juga dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi parlimen boleh untuk ini yang digunakan oleh eksekutif untuk membuat undang-undang yang mengawal kebebasan-kebebasan yang diberikan tadi. Dan yang paling terkini adalah undang-undang pembinaan aman itulah, yang mana masih juga menyekat sebenarnya kebebasan rakyat untuk berhimpun. Sebab lepas ni di masjid pun kena maklum kepada polis, kawasan awam pun kena maklum kepada polis. Jadi di mana hak untuk berhimpun itu yang PAS dan Pakatan Rakyat pun tentang, dan kita sendiri secara rasminya telah memfailkan saman sebenarnya untuk menentang akta ini, walaupun ditolak oleh mahkamah, dan kita ada ruang lagi untuk mengukuhkan saman baru apabila akta penggunaan aman ini diluluskan oleh akan digazetkan oleh parlimen selepas ini. Kemudian okey, kita terus kepada akta berkenaan dengan pilihan raya. Okey, sebenarnya dalam Perlembagaan Persekutuan ini juga ada menyatakan berkenaan dengan pilihan raya. Maknanya dia bermula pada perkara 113 hingga 1120 Perlembagaan Persekutuan. Okey, perkara 113 ialah berkaitan dengan kewujudan Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri. Maknanya Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri dilahirkan oleh Perlembagaan Persekutuan, yang mana kerja SPR ini menyedia dan menyemak daftar pemilih serta mengulang kaji dan mengesyor perubahan kepada bahagian-bahagian pilihan raya. Itu terkandung dalam perkara 113. Kemudian perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, yang mana yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk melantik ahli-ahli dalam SPR, termasuk pengurusi dan ahli-ahli kuasa dalam SPR, iaitu antaranya pengurusi, timbalan pengurusi dan 5 orang ahli dalam SPR. Kemudian perkara 115, SPR juga berhak untuk mendapatkan bantuan daripada mana-mana pihak berkuasa awam untuk menjalankan pilihan raya. Kemudian perkara 116 dan 117 Perlembagaan Persekutuan ialah menetapkan bahagian pilihan raya dalam mana-mana bahagian dalam persekutuan. Dan 118 ini biasanya adalah hak untuk kita mencabar keputusan pilihan raya, iaitu hak untuk kita filekan petition pilihan raya di mahkamah. Ini biasa sahabat-sahabat saya di peringkat program akan lakukan selepas daripada pilihan raya lah.
selepas bila diumumkan keputusan pilihan raya, kita akan filekan petition untuk mencabar kesahan. Biasa kita cabar bila kita kalah lah. Kalau kita rasa ada perkara yang tak betul dalam tu, seperti penipuan dan sebagainya, kita akan cabar di mahkamah. Dan memang kita buat perkara ni, dan paling terkini kita dah buat dan menang pun di Sanglang boleh. Itu petition antara yang terkandung dalam 118 dan 118A. Terus perkara 119 Perlembagaan Persekutuan adalah berkenaan dengan kelayakan pemilih. Kita ni sendirilah yang nak mengundi. Maknanya Perlembagaan Persekutuan menetapkan umur 21 tahun untuk kita layak mengundi. Okey, kemudian perkara 120 pemilihan ke Dewan Negara. Ini adalah salah satu daripada badan perundangan selain daripada Dewan Rakyat, iaitu Dewan Negara. Juga dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 120. Seterusnya, kalau kita lihat di slide itu, ada 4 akta sebenarnya berkenaan dengan pilihan raya ini sendiri, iaitu Akta Pilihan Raya, di mana akta ini adalah akta induk berkenaan dengan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Dalam akta ini juga menyatakan tentang badan yang mengawal selia pilihan raya, iaitu SPR, di mana yang saya terangkan tadi ada pengurusi, timbalan pengurusi dan 5 EJK. Okay, kemudian daripada akta ini pula ada akta lain, iaitu Akta Kesalahan Pilihan Raya. Dan akta inilah yang penting sebenarnya, yang mana mengikat parti-parti politik yang bertanding. Ada beberapa klausa yang dinyatakan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, iaitu berkenaan kesalahan pilihan raya dalam bahagian 2. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh individu, tak kira daripada mana-mana parti politik. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pilihan raya. Sebenarnya pegawai SPR pun ada berkaitan dengan peruntukan. Kalau dia tak buat suatu tindakan itu, kita boleh buat report dan dakwa dia. Biasanya antaranya contoh orang 14 lah, kan? Dia tak mau tulis dan dia tak mau sign, kita boleh paksa dia untuk tulis dan untuk sign. Kalau dia tak buat, kita boleh laporkan ini adalah satu kesalahan jenayah bagi dia. Jadi dia pun tak secara mutlaknya berkuasa sebenarnya. Dia berpandukan kepada undang-undang juga dan akta. Jadi kita boleh argue dengan dia. Kalau kita rasa dia langgar undang-undang pilihan raya itu, kita boleh argue dengan dia. Biasa ketua tempat mengundi lah, kita kan tak mau ni lah, tak mau buat ni lah, tak mau ni lah. Kita kata dalam undang-undang kena buat, dia tak mau, kita boleh kata ini salah, dan kita boleh report, dan dia boleh dikenakan denda dan penjara. Itu kita kena tahulah hak kita. Kemudian bahagian 3 ada menyebut juga berkaitan dengan kesalahan-kesalahan seperti rasuah, seperti menyamar, seperti menjamu, pengaruh tidak bertentangan, dan juga rasuah lah. Dalam undang-undang pilihan raya pun ada sekatan-sekatan sebiji. Dua akta itu yang penting sebenarnya, dan yang biasa memang kita akan gunakan untuk memastikan perjalanan pilihan raya itu lancar dalam akta kesalahan pilihan raya lah 1994. Kemudian selain daripada itu ada akta berkaitan dengan peraturan pilihan raya, perjalanan pilihan raya 1981, dan terakhir sekali peraturan pilihan raya berkaitan dengan pengundian POS 2003. Dan sekarang ada reformasi berkenaan dengan pengundi POS ni, mungkin belum diluluskan lagi. Antaranya cadangannya undi awal lah, yang seperti polis, tentera ni, dan pasangannya boleh keluar awal mengundi. Dia tak kira undi POS lah, dia undi macam biasa tapi dia keluar awal 2 hari sebelum pengundian dan seterusnya. Okey, kelayakan pengundi yang mana saya terangkan tadi, yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, umur layak pengundi adalah 21 tahun dan bermusyawarah di suatu bahagian dalam kawasan pilihan raya dan berdaftar. Jadi dia kena berdaftar juga, dia bukan secara automatik 21 terus boleh mengundi, tapi dia tetap kena berdaftar. Jadi itu yang kita buat, dan parti-parti politik buat, pergi jumpa remaja-remaja umur 21 tahun terus daftar sebagai pemilih. Okay,
Itu saja yang berkenaan kelayakan pemilih. Seterusnya, okey, pembubaran Parlimen dan DUN biasanya di Malaysia ni dia serentak, kecuali Sabah. Pembubaran Dewan Undangan Negeri dia tak sama dengan Parlimen. Okey, biasa sekali, dan sekarang tempoh untuk dibubarkan Parlimen dah dibolehkan sebab dah lebih pada 3 tahun, dan sekarang dah masuk tahun keempat, dan tempoh suatu kerajaan itu sah adalah selama tempoh 5 tahun. Jadi itu kita pun dah tunggu kan. Kita sekarang tunggu Perdana Menteri bila dia nak bubarkan Parlimen. Sebab tempoh dia dah ni, dan kita pun jangka dalam masa terdekat lah, dalam masa bulan 3, bulan 4, bulan 5 ni Parlimen akan dibubarkan. DUN juga secara automatiknya akan mengikut langkah Parlimen dibubarkan. Cuma kita dengar isu sekarang, Selangor tak nak bubar sehingga bulan 6. Itu hak yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada negeri-negeri. Dia tak perlu ikut. Dan saya dengar Kedah akan ikut, Penang tu saya tak pasti. Tapi Penang pun tak ada masalah lah, kalau ikut pun memang dah okey kan, tak ada masalah dari segi sokongan itu. Kemudian okey, bila Perdana Menteri kita bubarkan Parlimen, dalam tempoh 60 hari itu perlu dibuat pilihan raya umum. Jadi dalam tempoh 60 hari itu kena tetapkan tarikh, penamaan dan pengundian bila dalam tempoh 60 hari. Dia tak boleh lebih. Okey. Jadi yang seterusnya, okey, ini bila berlaku kematian ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen, yang mana dalam tempoh 2 tahun sebelum tamat tempoh tak perlu diadakan pilihan raya kecil seperti mana yang kita baru-baru ini adun daripada DAP, adun Bukit Kasing, Petaling Jaya telah meninggal dalam tempoh yang terdekat ini. Tapi memang tidak ada pilihan raya sebab tempoh 3 tahun itu telah cukup, dan tempoh antara 2 tahun terakhir ini tak perlu diadakan pilihan raya. Cuma dia akan diadakan selepas daripada pembubaran Parlimen yang dalam tempoh yang terdekat ini. Kemudian ini adalah kesimpulan. Memang tajuk ini tajuk yang simple dan ringkas untuk kita masukkan dalam media kita berkaitan dengan asas-asas undang-undang itu, bagaimana wujudnya undang-undang itu, siapa yang kawal, siapa yang selia, dan hak-hak kita dalam hak kita sebagai rakyat dalam negara yang berdaulat ini, dan hak-hak parti politik seperti PAS, yang parti politik yang berdaftar dan sah dari sisi undang-undang. Dan yang pentingnya, bagaimana kita nak gunakan hak kita sebagai pengundi dan sebagai pekerja parti yang sah semasa hari pengundian, terutama sekali ejen-ejen yang akan bekerja semasa pengundian, hari pengundian itu. Sebab di situlah, pada hari itulah ejen-ejen di parti-parti komponen BN ni, JSPR, polis akan bekerja untuk memenangkan calon BN. Jadi kita kena tahu undang-undang tu, hak kita. Macam mana kita nak jawab apabila berlaku, contoh kita kata tipu daya undi kan, ketua KTM enggan sign borang 14 dan borang 14 tak sama dengan kita. Itu hak kita, kita kena tahu. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang tujuan kami daripada KL datang, untuk bagi tahu, memberikan penerangan dan pemahaman agar semua akan jadi peguam pada hari mengundi itu. Tak perlu call lawyer daripada KL yang sudah turun pun. Mesti tahu ini tak betul, kita kena keras sikit dengan KTM. Kita tunjuk ini undang-undang dia, tak ikut, kami akan report. Itu tugas saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan pada hari pengundian. Yang saya rasa itu saja penerangan ringkas saya berkaitan dengan asas undang-undang berkaitan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Pilihan Raya itu sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.